Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, ni basically saya buat ni untuk orang-orang yang bersara lah. Orang-orang yang ada duit lebih. Biasanya dekat KWSP, dekat ASB. Yang ada banyak duit ni, ini salah satu strategi lah yang saya nampak sesuai untuk diorang. Okay, yang pertama, strategi pertama tu adalah kita minta diorang withdraw kan satu lump sum punya figure lah. Maybe 100,000. Macam hari tu saya baru dapat 50,000 daripada seorang retire. Dia kata dia ada duit tapi dia tak tahu nak letak kat mana. So saya bagi suggestion, saya tanya dia minat tak pasal emas. Dan saya terangkanlah sedikit pasal emas tu apa. Dan dia kata okay, dia setuju. Then dia keluarkan duit daripada ASB dia. Then dia bagi kat saya untuk purchasekan, buka account dia and purchasekan gold lah. Okay, yang pertama, strategi pertama, kita guna GCA lah. So GCA ni, dan kita dapatkan 85%, lepas tu kita tanya dia balik. Duit yang 85% ni, dia nak simpan balik dalam ASB ataupun dia nak labur juga. So itu cara nak pujuk dia lah. Dia nak labur lain ke tak, duit 85% tu. So at least dia dah dapat 100% emas tu. Dan dia ada baki 85% kan. So kalau dia kata tak apalah, dia nak simpan kat ASB, then tak apa, kita bagi dia simpan ke ASB balik. Sebab mungkin dia nak tengok apa ni, yang dia dah bagi yang mula-mula tu ada hasil ke tak. Tapi kita kena faham, kita kena inform dia target nak profit ni, itulah saya mention 1 ke 3 tahun. Okay. Strategi yang kedua, kalau dia kata dia nak labur je lah. So bila kata labur je, strategi yang kedua ni adalah kalau dia ada duit yang dia boleh keluarkan tiap-tiap bulan. Kalau duit yang dia boleh keluarkan tiap-tiap bulan, macam KWSP lepas 55 tahun, dia boleh keluarkan tiap-tiap bulan. So dia tak payah keluarkan lump sum semua. So dia boleh keluarkan tiap-tiap bulan. Sama jugalah untuk yang lain-lain tu, ASB ke tabung haji kan. Yang ni pun sama, kita nasihatkan dia buat GCA. So yang ni sama macam penetapan matlamat yang Puan Aida ada suggest dululah. So kita buat kat sini and then dia akan top up lah kat sini every month. And benda ni bagus untuk dia punya belanja angus jugalah. So diorang punya income adalah daripada simpanan yang ada dekat KWSP, ASB. So dari situ bagi tu diorang sebelum diorang bayar semua belanja angus, dia boleh actually beli emas dulu. So itu salah satu cara lah yang saya nampak berkesan juga. Yang terakhir tu, kalau dia ada duit yang tadi tu 85% ataupun duit lebih yang dia tak pakai, then kita boleh suggest dia untuk melabur untuk short term. Yang ni pun ramai juga yang minat sebenarnya sebab dia ada dua jenis kategori orang. Satu yang tak berani, dia punya risk appetite dia tak berani nak melabur banyak, tapi ada juga yang berani yang nak melabur sikit, maybe 2-3 JE ke. Kat sini kita boleh nasihatkan dia lah beli JE10X. Bila kita dapat tunjukkan profit dia dalam masa 6 ke 1 tahun, dan insyaAllah lepas ni dia akan boleh labur lagi lah. So sebab kita kena tunjuk, sebelum kita nak convincekan orang lain, kita kena buat juga sendiri and kita kena ada satu testimonial sendiri yang mengatakan yang benda ni boleh untung dalam masa 6 hingga 1 tahun. Macam saya pernah buat hari tu dalam masa 4 bulan, saya profit dalam 60%. So macam hari tu baru je
dalam masa seminggu tak silap saya. Walaupun tak untung banyak, dalam 4% je, tapi saya punya objektif dia adalah saya nak jadikan saya punya downline saya nak jadi dealer. So apa saya buat, saya jual dan saya beli balik bila harga rendah. So itu antara teknik JE lah. Kalau kita ada long term punya mindset untuk kita nak upgrade kita jadi dealer ataupun jadi dealer developer, kita akan ada game plan yang lain lah. Itu nanti kita akan cerita kot dengan cikgu. Kita buat satu kelas untuk dealer-dealer pula lah yang ada potensi. So far clear? Ada apa-apa soalan? Ada nak tanya? Yang grup Abang Arif ni dia pelik-pelik sikit dia punya ni. Ini yang kita biasa kita nak bincang the next level nanti. Selain daripada basic info yang kita nak share, perkara-perkara macam ni lah. Yang kita nampak, yang kita boleh share pada kita punya klien-klien. Satu lagi saya nak share lah apa yang saya buat daripada bulan Januari hari tu sehingga hari ni lah. Alhamdulillah, saya punya income tiap-tiap bulan saya boleh generate 3,000 konsisten. US dollar ke ringgit? Ringgit. RM3,000. US dollar dalam 700 ke 800 ke kan. Okay. Dalam dah 3 bulan dah berturut-turut saya dapat konsisten. Okay. Macam mana saya buat? Saya nak ajar sikit lah. Saya rasa cikgu ada ajar sebelum ni. Pasal, ingat tak cikgu, grup simpanan berjemaah tu? Sekejap, saya buka slide dia. Buka yang summary tu cukup lah. Saya jarang sentuh yang ni. Saya takut orang faham. Okay. Sebenarnya teknik grup simpanan berjemaah ni saya rasa sangat berkesan bagi saya lah. Sangat berkesan sebab modal dia sedikit, lebih kurang dia bergantung lah kepada masing-masing lah nak buat berapa. Tapi saya anggap modal RM150 untuk dapatkan emas RM1,000 dalam 3 gram lebih, saya rasa affordable ataupun ramai yang mampu lah setiap bulan. So apa yang saya buat, saya create satu grup lebih kurang 5 orang. Setiap orang bagi RM170 untuk modal pusingan lah. So 170 kali 5, 800.5. Dan tiap-tiap bulan setiap orang tu akan contribute RM150 pula. So total dia 800.5 campur 150 ada RM1,000 lah. So setiap bulan konsisten, maknanya dalam masa 1 bulan tu setiap orang tu akan dapat RM1,000 punya worth of gold lah dalam 3 gram. Tak jumpa slide tu? Ada. Bagi kat summary pun cukup lah. Summary yang last ni. Ini. So macam kat sini, contohnya adalah 4 orang, 4 peserta. Terpulang lah, nak buat 4 peserta boleh, buat 5 peserta boleh. Sebab saya suka buat 5 orang sebab nombor dia genap 170 dengan 150. Tu saya punya ni lah. Tapi dalam 1 bulan kita boleh buat basically dalam 2 cycle lah. 2 cycle tu maknanya 2 kali setiap orang tu boleh beli RM1,000 punya GCA. So, okay. Apa kelebihan kepada peserta? Peserta akan dapat 3 gram. Objektif dia adalah untuk kumpulkan gram setiap bulan. Kalau sebulan dia boleh buat 2 kali, so dia dapat 6 gram lah. 6 gram lebih lah sebulan. Kalau 12 bulan kali 12, dah lebih kurang 68 gram. So itu adalah satu teknik untuk kebaikan untuk peserta kumpul emas, kumpul gram tanpa dia sedar, dengan hanya membayar RM150 je. Ataupun kalau 2 cycle RM300 sebulan. So cara ni
sangat berkesan bagi saya dan ramai orang berminat. Compare dengan bila kita cakap dia gunakan gaji 100%, jadikan jadikan beli emas, lepas tu gunakan belanjangan. Saya nak cerita yang tu, dia punya resistance tu lagi tinggi lah compare dengan saya cakap yang pasal benda ni. RM150. Sebab bila saya cakap RM150 dapat RM1,000 punya emas, betul semua cakap, ya ke? So ramai yang tak percaya kan. So bila kita bagi tahu ni teknik GCA, apa tu GCA, bila dia tanya lebih-lebih tu baru kita cerita apa dia sebenarnya, kebaikan dia apa semua, konsep dia macam mana. So alhamdulillah saya sampai hari ni saya ada 12 grup. 12 grup kali 60 5 lebih kurang 60 orang. 60 orang. 60 orang. So maknanya setiap hari dalam masa bekerja, Isnin hingga Jumaat, ada saja orang akan beli emas. Betul. Setiap hari ada orang akan beli emas. So dari situlah saya akan dapat RM3,000 tu, commission. Ada 2 transaksi sehari. Dua, Lebih dia kurang. bergantung. Kadang-kadang 8 orang sekali kan. Kadang-kadang sebab kita buat benda ni, saya bagi tahu grup saya ni, kita buat benda ni santai-santai je. Kita tak ada nak paksa. Maknanya kalau orang peserta pertama tu ataupun peserta kedua lah biasanya, dia kata dia tak mampu, kadang-kadang gaji tak masuk lagi. So kita tanya dia, dia nak skip ataupun dia nak tunggu lagi seminggu. Biasanya kita akan bagi seminggu lah. Kalau dia kata dia boleh tunggu seminggu, dan kita bagi. Kalau tak, kita skip. Maknanya kita bagi kepada peserta seterusnya untuk beli. Sebab dia tak ada impact kat dia. Impact dia adalah siapa peserta ada duit, dia nak beli. Kan? So kita bagi peluang untuk peserta lain untuk beli, sebab modal yang dia perlu keluarkan adalah RM150 saja. Sebab Betul. modal pusingan tu dah ada dah. So siap ada yang mengelak je, saya cakap, boleh tak saya buat 2 kali? Dia ada duit lebih masa tu kan. Dia takut belanja benda lain kan. Kita biasanya macam saya cakap, kalau boleh jangan buat macam tu lah kan. Kita tunggu giliran je lah. Kesian orang Tapi lain kan. dia akan impact orang lain sebab benda tu masa menunggu kan. Masa menunggu dia adalah 2 ke 3 hari. Betul. So untuk bagi semua orang merasa, dan kita ikut turutan lah. Ikut turutan. So far alhamdulillah benda ni kita ajar sekali je. Lepas tu dia berterusan. Sampai bila-bila. Faham tak? Dan dia boleh replikatekan kepada dia punya downline ataupun orang-orang yang dia macam family dia, rakan-rakan dia kan. Betul. Dia boleh replicate sendiri selepas dia dah faham. Biasanya dalam masa 2-3 bulan dia akan faham lah macam mana nak buat, tanpa kita perlu monitor, ajar balik lah. Sebab tu saya ada skrip ni. Peserta dimaklum perlu tunggu berapa lama. Okey, biasanya saya akan cakap macam cikgu selalu ajar, GCA adalah long term. Okey, konsep saya bagi tahu dekat diorang, bila kita buat GCA ni adalah sebenarnya untuk dia punya macam kecemasan lah, digunakan untuk kecemasan untuk masa depan. So biasanya dalam 1 ke 3 tahun macam tu lah. So at least bila dia nampak, tahun ni jangan sentuh apa-apa lah maknanya. Tahun ni memang kita takkan cakap ada profit lah. Kita cakap tunggu tahun depan. So minimum dia kena buat setahun lah untuk setiap orang ni semua kita buat minimum setahun dulu, dan tahun depan dia akan tengok mana yang dah untung tu. Kalau dia rasa dia perlu guna duit, baru dia terminate. Kalau dia tak perlu gunakan duit tu, jangan terminate, biar je. Biar dia beranak lagi kan, biar dia tinggi. Sebab kita tahu harga emas conservatively every year lebih kurang 10%. Saya ambil konservatif lah. Tak tahulah, ada orang ambil 12%, 15%, ada yang 20% kan. Saya ambil 10% cukup lah. So that's how saya convincekan orang, cakap kalau 10%, insyaAllah benda ni kita tunggu 2-3 tahun, kita boleh cover balik. Tanpa kita keluarkan duit, kita dah cover semua kita punya 15% tu.
So at least bila tahun kedua nanti kita akan nampak mana yang dah untung tu, kalau kita perlukan duit nanti kita boleh just terminate. So itu adalah satu emergency fund yang kita ada, kan? Itu salah satu cara lah saya convincekan orang kenapa kita perlu buat benda ni. Sebab kalau kita sekarang ni tak ramai sebenarnya ada emergency fund. Kan? Kita cakap kita simpan dalam ASB ke, dalam tabung haji ke, tapi tak banyak lah. Statistik pun dah tunjuk tak ramai orang ada emergency fund. So dengan cara ni RM150 kita dapat bina emergency fund kita dengan santai, dengan tak terasa terbeban. Dan actually benda ni ramai orang suka sebenarnya. Saya dah buat 12 group ni, tak ada seorang pun yang mengeluh, yang katakan kenapalah banyak tanya kenapalah dia tak tahu sebelum ni macam ni, kan? Benda facilities ni pun betul tak cikgu? Facility ni kat sini je, kat QM je ada. Kat tempat lain tak pernah ada lagi. Kalau kita dah jumpa benda ni awal dulu, dah lama dah ramai orang buat, tapi kita baru tahu yang QM ada facilities ni, ramai yang start buat benda ni. So mula-mula saya buat dengan grup ataupun rakan-rakan yang saya kenal. Lepas kemudian saya buka kepada kawan-kawan diorang pula. Bila diorang buka kawan-kawan diorang tak reti kan mula-mula. So saya masuk dalam grup diorang, saya jadi facilitator. Saya buat maybe dalam masa 2-3 bulan, lepas tu diorang bolehlah sendiri kan, bergerak sendiri. Okey, ada soalan. Ada yang dah withdraw untung tak? Dia bergantung kepada harga emas. Macam saya hari tu saya dah jual lah GCA saya. Kalau yang dia bergantung kepada berapalah keuntungan yang kita nak. Saya ada yang dah jual 8%, kan? Sebab tu saya cakap objektif kita untuk GCA ni sebenarnya, kita bukannya nak tengok untung dia sekarang immediately. Setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang sebenarnya. Itu kena ada mindset kita. Jangan anggap kita beli dalam masa 6 bulan tu kita nak. Itu salah facilities lah. Facility yang nak dalam masa 6 bulan tu adalah GAE. Bukan GCA. GCA long term. Sebab bila kita buat ni, GCA ni, dia punya keuntungan dia tak banyak sebenarnya. Tak banyak. Tapi bila kita konsisten, dia akan jadi banyak lah kan. Setiap bulan ada kan. Dia akan jadi banyak. Sebab kalau kita nak beli JE pun, kita tak mampu nak beli banyak-banyak. 1,500, 1,500 kan. So kita kumpul dekat GCA, dan after that kita dah kita boleh terminate bila dah untung, dan kita beli JE pula. So benda tu kita rotate kat situ je. So dia punya game plan dia ada macam-macam game plan lah. Yang ni salah satu cara yang saya nampak mudah dan boleh berkembang. Dan bila anda ada satu tujuan, macam kita nak target jadi dealer, ini salah satu dia punya motivasi lah, kan? Macam saya cakap tadi, saya dapat konsisten 3 bulan 3,000. Maknanya tak perlu fikir benda lain pun. Tak semestinya dia beli JE, tak perlu pun. Dia konsisten buat GCA je tiap-tiap bulan 1,000 ni. Setiap hari ada insya-Allah. Sebab dah ikut turutan dia. Even peserta-peserta ni pun, diorang dia akan tanya each other bila dia punya masa pula nak dapat kan duit kan. So dari situ kita nampak lah, grup ni ada yang grup cepat, ada grup yang lambat. Tak apalah, kita tunggulah. Bila dia ada duit, dia beli. Kalau dia rasa dia rasa minggu tu dia tak mampu, skip je lah. Sebab kita tak nak buat benda ni sebagai satu paksaan lah kan. Kita nak suruh diorang, objektif dia adalah kumpul gram emas dengan modal yang sedikit. Itu saja dia punya objektif. Okey, ada apa-apa soalan? Cikgu nak tambah apa? Itu yang problem bila tak boleh nak transfer gitu kan. Nak transfer. Aduh, lambat dapat ni. Ada apa-apa soalan? Cik Arif. Ya, saya. Seronok juga dengan apa yang dah dikongsikan. Cuma saya ingin nak tanyalah, macam mana untuk memastikan dalam circle yang kumpulan-kumpulan tu, mereka saling mempercayai lah antara satu dengan lain tu. Ada buat perjanjian ke apa ke macam mana? Dia sebenarnya kan, kepercayaan tu adalah kepada
anda kepada orang yang introduce QM kepada diorang. So maknanya anda adalah referral dia, anda yang mengajak diorang dalam grup tu, kepercayaan tu saya nampak semua kebantung kepada anda. Sebab tu tak ada pun dalam grup saya ni tak kenal saya. Semua dalam grup tu kenal saya. Tapi peserta-peserta dalam tu dia tak kenal each other. Mungkin makna dia macam ini, katakan selepas orang pertama tu buat GCA, kemudian masuk ke akaun dia kan, kemudian dia keluarkan dia terus kepada kawan dia ke ataupun kepada kepada tak, saya akan pasti dia macam ni saya ajar sikit macam mana nak build the trust, nak build kepercayaan tu kan. Saya akan dalam WhatsApp group tu, saya akan bagi tahu semua orang kena share nombor akaun bank dalam WhatsApp group. Semua orang akan share. So dari segi transparency, semua orang akan nampak nombor akaun kan. Dari segi monitoring pula, saya yang kena monitor. Dan saya akan message personally kepada diorang kalau kadang-kadang diorang malu nak message kat dalam group kan. Diorang akan message kat saya personally. Saya kenal diorang, saya akan tanya diorang, ada masalah ke? Kalau ada masalah, skip je. Kalau rasa nak tunggu dalam masa seminggu, bagi tahu. So kita kena amalkan konsep transparency lah. Kita kena amanah, kita kena percaya. Kalau katakanlah na'udzubillah kan, salah seorang tu dia buat hal kan. Biasanya saya akan cakap dalam grup, kalau salah seorang akan buat hal, saya akan terminate dia, keluarkan dia daripada grup, saya akan take over. So maknanya risiko kepada peserta-peserta lain adalah RM170 yang pertama tu. Betul tak? Betul. Satu modal pusingan tu RM170. So saya akan bayar balik lah. Saya akan take over lah. Maknanya dia tak rugi pun. Saya akan tanggung kerugian tu lah. Tapi bagi saya RM170 tu, bagi saya risiko dia rendah lah kan. Betul, rendah je. Rendah sangat kan. So saya berani ambil risiko tu. Sebab tu saya dah ada lebih kurang 60 orang yang buat benda ni. Sebab saya nampak benda ni sebab kita kena cerita kebaikan dia, manfaat kepada peserta. Bukan manfaat kepada saya. Saya punya manfaat lain. Tapi peserta tu punya manfaat tu yang kita nak terapkan. Sebab kita nak suruh dia menyimpan menyimpan emas tu lagi penting untuk dia. Untuk dia tambahkan ekonomi dia dapat ada emergency fund, itu objektif dia. Bila dia nampak benda tu, insya-Allah dia akan berminat, dia akan teruskan je. Soalan lepas withdraw orang pertama transfer ke orang kedua ke? Betul, lepas withdraw orang pertama dia akan pergi transfer ke orang kedua. Dia akan masukkan dalam nombor bank account orang kedua, which is saya akan pastikan dia akan share transfer bank slip tu, dia akan share dalam group. Sebab saya cakap kita akan transparent je kat dalam group. Dia akan bagi tahu bila dia dah buat GCA, dia akan sharekan payment voucher. Dia akan share bank slip dalam group. So dia tak akan masuk dalam akaun saya. Dia akan masuk kepada akaun peserta-peserta. Saya sebagai facilitator dalam group saja. So lagi transparent lah. Tak adalah kerja. Nanti kan banyak pula kerja saya nak kena transfer pula kan. Betul. Faham. Ada soalan lain? Seronok kalau buat benda ni, seronok actually. Sebab satu, kita macam saya buat dengan rakan-rakan saya, benda ni dapat merapatkan lagi kita orang punya ukhuwah. Faham tak? Rakan-rakan yang lama yang kita tak tegur, tiba-tiba dia jadi berminat. Saya ada 60 orang grup ni, maknanya dia jadi 60 orang ni lagi rapat dengan saya. Itu yang saya seronok. Cuba. Bila lama-lama dah nampak tu, saya rasa nanti anda akan faham lah apa yang saya cakap ni. Satu lagi, tapi semua yang ini untuk yang RM150 tu lah, maknanya minimal dia.
Dia terpulang kepada grup tu lah. Macam saya ada juga cuba nak buat dengan budak-budak college, IPTA kan, student. Student ni dia ada tak banyak duit. So dia ada lebih kurang RM30 je ataupun RM40 je sebulan. So kita boleh start dengan macam tu juga. Maybe RM400 dalam 1 gram ke. Kan? So dia bergantung kepada group tu lah. Dia punya berapa yang dia orang mampu untuk contribute setiap bulan. Macam kawan-kawan saya semua ni bekerja. Kalau yang bekerja RM150, saya rasa insya-Allah lah mampulah. Tapi kalau yang baru masih belajar ataupun baru bekerja kan, maybe start dengan modal yang kecil lah. Mungkin RM40 sebulan, maybe RM50 ke. Dia benda tu bergantung lah. Dia kita buat, tapi bagi saya try buat nombor tu nombor bulat. Dia sebenarnya main kutu sebenarnya. Kan? Dia memang main kutu, tapi kita gunakan ayat simpanan emas berjemaah ni lagi best lah dengar. Sebab kutu tu dari segi kat luar ni ada yang orang tak suka kan. Tapi konsep dia lebih kurang sama lah. Cuma platform yang kita ada, kita gunakan emas. Bila gunakan emas ni orang lagi suka. Kan, sebab tak pernah lagi lah saya jumpa orang cakap beli emas tu rugi. Tak pernah dengar lagi lah. So diorang interested lah bila kita cakap pasal emas ni. Cuma dia punya cabaran dia, diorang takut kena scam dengan macam Geneva lah apa benda tu kan. So kita kena ceritalah kelebihan quantum metal ni lah kepada diorang. Kenapa saya kita kena start dulu dengan diri kita dulu. Kenapa anda join quantum metal? Kenapa anda convince yang anda rasa quantum metal ni adalah satu company yang legit? Kan? Macam saya buat due diligence 2 bulan sebelum saya confirm betul-betul nak join quantum metal ni. Kan? Sebab bila kita tahu quantum metal supplier untuk 4 bank, board of quantum metal ni ada yang daripada ex-bank negara, Security Commission, sekarang mantan IGP, timbalan IGP. So benda-benda tu dapat kukuhkan lagi lah quantum metal ni. Okey, kalau pasal yang tak untung tu kan, tak untung ni dia tak sabar sebenarnya, itu je. Dia kena ada kesabaran. Sebab tu kita kena highlight GCA bukan skim cepat kaya, bukan short term punya pelaburan. Dia adalah long term, 1 hingga 3 tahun. Kalau dia nak skim cepat kaya, dia kata jangan, tak payahlah masuk QM. Itu je, senang je. Nanti kalau ada benda-benda lain yang tips-tips lain yang saya jumpa, nanti saya boleh share lagi lah. Okey, pasal yang emas fizikal ni kan. Okey, kalau nak tahu, saya ni adalah bukan bekas lah kan. Saya masih lagi public gold punya dealer. Okey, saya public gold punya dealer dan saya juga join quantum metal. Macam kita buka account bank, saya boleh buka CIMB, saya boleh buka Maybank kan, saya boleh buka RHB, tak ada masalah pun. So masing-masing syarikat ada kelebihan masing-masing. Cuma dekat public gold tak ada GAE, tak ada GCA. Itu je. Diorang pun beli secara online juga. So tapi nak dapatkan emas fizikal, withdraw lah. Sama juga quantum metal, kita beli secara online je. Nak physical, withdraw lah nanti. Tak ada isu pun sebenarnya. Kan? Sebab macam bila kita nak pegang emas fizikal banyak-banyak, kan, risiko dia adalah kecurian ataupun hilang. Ataupun kalau dah bercala semua, kan susah lah sikit nak jual. So bagi saya tak ada masalah pun lah. Sebab saya pun dah join PG pun dah lama dah pun. Kan? Even dengan KAB punya gold,
kan. Emas KAB pun Ustaz Khairul tu pun kawan juga kan. So kita tak ada masalah pun sebenarnya. Masing-masing ada cara masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Cuma dekat quantum metal ni yang saya suka adalah facility GCA dengan JE. Supaya dia tak perlu, sebab bila kita nak kat public gold, kalau kita nak terminate ataupun nak jual physical gold, kita kena pergi branch balik kan. Nak kena buat appointment, dah satu hal juga. So ada cara masing-masing lah, itu je. Saya tak cakap public gold tu tak bagus. Okey je, tak ada masalah pun, belilah kalau nak beli. Cuma dia tak ada facilities GCA ataupun GAE. Kan? Saya dekat public gold tu, nak tahu saya bawa siapa? Saya bawa mentor saya adalah Azizi Ali lagi. Itu adalah mentor saya sejak saya join selepas saya belajar dulu. Dia adalah saya punya mentor hartanah. Saya join dia dah lama dah. So tak ada masalah pun sebenarnya. Kita kena ambil benda-benda yang elok, benda-benda yang kita rasa kita dah buat kajian kan. Kita tak perlu memburuk-burukkan benda orang lain. Kalau kita percaya dengan produk yang kita buat, insya-Allah lah. That's why penting untuk buat due diligence. Tak ada pun public gold ke ataupun pakar-pakar kewangan lain pun yang mengatakan quantum metal tu adalah scam. Tak ada pun. Dia hanya suruh kita berwaspada saja. Jangan menjanjikan bulan dan bintang. Kan? Tak perlu kita cakap, kita tak perlu cerita pun keuntungan tu kan. Dalam masa 4 bulan, dapat keuntungan. Tak perlu cerita pun sebab dia bergantung kepada harga emas. Sama juga dekat public gold. Public gold pun sama juga. Dia kena tunggu harga emas tu naik baru dia untung. Perbezaan nak tahu untung cepat ataupun lambat adalah spread tu. Markup price tu. Kalau spread tu rendah, cepatlah kita dapat untung. JE spread dia 3%, JE 10X 3%, JE 5X 4%, GSA 7%. Dekat public gold ada 6 hingga 9%. So kita pilih lah mana yang kita nak, itu je. Okey. Saya rasa dah pukul 11 dah ni. Okey tak cikgu? Okey dah tu. Banyak kan. Saya banyak ada cerita ni. Nanti lah next time pula kita cerita lain pula. Ada lagi yang kurang jelas? Terima kasih Abang Arif. Okay. Lepas ni kita buat kelas bersama lah. Panggil ramai lagi. Sebab setengah orang perspektif dia berbeza nampak benda ni. Saya pernah cerita benda ni dalam grup. Tapi respon dia tak berapa baik lah sebab mungkin cara penyampaian saya, cara orang kata selling point saya tu tak kuat. Macam Abang Arif beritahu hari ni pun saya terfikir betul juga. Dengan RM150 dapat kumpul emas bernilai 1,000. Itu satu dia sebenarnya teknik untuk kita menjual tu lah ataupun bercerita. Teknik dia tu lah. Saya siapa berminat nak tahu skrip apa yang saya guna? Minat. Minat, kongsikan. Kita tidak. Siapa yang minat, jawab minat dalam chat. Kalau semua orang tulis, baru saya share dekat cikgu. Kalau dekat grup saya dah share. Tapi kat sini tak ramai yang daripada grup saya ni saya nampak. Minat cepat-cepat. Yang ada saya nampak Kak Izora, apa lagi? Lain semua grup lain, bukan grup saya. So siapa yang minat, type minat. Nanti saya bagi kat cikgu. Saya punya skrip. Saya punya skrip macam mana saya ajak orang. Lepas tu insyaAllah lah. Saya dah guna skrip tu dan berkesan sampai saya ada 60 orang yang buat benda ni. So saya rasa berhasil lah kot kan.
Betul. Mujarab tu. Ah, so nanti saya akan share kepada cikgu, nanti cikgu share lah. Okay, terima kasih Cik Hamid. Okay, tak apa masalah. Satu Okey, terima lagi, kasih. ada dengar tak macam mana sekarang ni hal yang untuk menduduki ujian tu? Kita dah daftar tapi belum ada apa-apa lagi perkembangan. Ujian Dah untuk video. belum ambil ujian lagi Belum. Yang Dah pertama daftar. saja. Belum. Dah? Dia dah bagi tarikh Belum. belum lagi? Belum. Oh, okey. Dia Tak apalah. beritahu dalam proses saja. Tunggulah kot. Sebab saya rasa diorang tak ready lagi. Bila saya borak dengan saya ada borak dengan HQ juga kan, Encik Jeffrey tu. Dia kata hari tu diorang banyak fokus buat video on demand tu, buat video. Video-video tu dah tengok dah? Belum. Oh, belum lagi. Video pun tak dapat lagi. Belum. Ya. Okey. So maknanya betul lah. Diorang tengah busy buat video sebenarnya. Bila masalah sekarang apa sah? So nantilah kot. Nanti apa ni? Bagus juga. Tak ada apa ni? Sekarang pun macam Zahri pun dah dealer kan, tak perlu exam lagi kan. Belum lagi. Akan exam belum lagi. Janji dapat komisen. Itu Jadi yang komisi penting. dapat. Dia bukan nak exam sangat kan, tapi exam dia diorang kata tak banyak pengiraan sangat lepas ni. Tapi tak tahulah, tapi bagi saya kena faham lah pengiraan tu. Kalau tak faham nanti susah juga kita nak bercerita kat orang. Tapi kalau nak cerita, sebenarnya tak payah cerita sangat pun, pakai Excel yang saya bagi je. Keluar siap-siap untuk rugi. Keluar terus untung atau rugi. Orang pun sebenarnya tak nak faham, dia nak tahu nak untung nak rugi je. Ya, betul. Untung bila, rugi bila kan. Tapi nanti saya ingat saya nak tambah lagi kot kan cikgu. Kita tambah lagi macam mana nak fokus kan. Fokus kalau untung 5% macam mana, 10% macam mana kan. Lepas tu mungkin saya nak letak kiraan zakat ke. Kita expand lah. Tak silap saya Angel Group dia dah ada kilo apa nama dia? Kilo Go. Apa? Apps tu kan? Saya tak pasti kalau kata dekat Simpan Gold ada yang BSG ni. Dia ada sistem kat dalam tu. Angel Group dia ada buat Kilo Gold Apps. Okay. Kilo Gold Apps tu dia dah ada zakat punya kiraan and dia ada notification semualah. Saya dah tengok dah itu, nampak macam dah best sikit lah sebab sebelum ni dia kena key in satu-satu. Oh ya. Kalau macam cikgu ada beratus kan line kan. So penat lah kan nak key in satu-satu. So yang terbaru saya dapat tengok diorang kata upload je Excel. Dia ada sistem yang boleh upload je Excel tu dalam sistem. Terus boleh nampak dah dia punya list tu lah. So yang best ni dia ada notification lah. Dia akan bagi tahu bila dah untung, bila ni lah dia akan bagi tahu kepada klien. Cuma yang tak bestnya saya nampak masih kena upload lah setiap kali kan. So tak best lah, kena upload kan. So dia patutnya ada integration terus lah kan. Kena subscribe kan? Kena subscribe, kena bayar sikit. Bulan-bulan ke sekali bayar? Ya? Sekali bayar ke bulan-bulan? Dia bulan-bulan kot. Saya tak ingat lah dia punya harga. Nanti saya check balik. Boleh je kilo go, nama ni kilo go apps kot. Tapi saya tak subscribe lagi lah. Saya tunggu bila betul-betul sistem tu betul-betul stable lah. Sebab diorang banyak buat testing lagi tu. Tu yang saya tengah tengok. Silap-silap saya buat Excel je. Kita buat Excel je, kita share dengan grup kita. Tapi tak tahulah kalau siapa yang pandai Excel yang boleh macam integratekan Excel kepada link Quantum Metal punya harga emas tu. Itu je saya perlukan. Kalau dapat link tak ada buat apa-apa. Kita guna Excel je cukup.
Saya dah tanya dia baru ni, baru ni lah, dalam 3-4 bulan lepas. Ada API tak ataupun ada webhook tak? Dia kata tak ada. Season lama, season baru ni tak pernah tanya pula. Kita try cari yang web scraper lah. Web scraper ni dia boleh detect juga sebenarnya. Tapi saya kena tanya sebab saya pun bukannya programmer ni sangat hardcore. So saya kena tanya orang yang hardcore yang pandai cari dia punya link tu. Kalau tak dapat quantum metal pun kita try goldprice.org lah. Saya pernah cuba integrate dengan TradingView. Tapi harga dia ada slight beza sikit. Dengan quantum metal yang belakang gram-gram kan. Ada beza sikit. Tapi beza banyak, kalau tak beza banyak okey je cikgu. Ada macam kalau kata 0.12, yang tu 0.14, 35 macam tu. I see. 0.05 lah dia punya jangka dia tu, beza sikit. Memang Tak beza lah pengiraan tu. Hmm. Tapi kalau tak concern sangat pasal benda tu, okey kot. Itulah. Kita kena buat test lah. Tak apalah. Sebab saya pun busy juga kan. Sekali-sekala je. Seminggu sekali tengok kalau dapat sempat buat, saya buat lah kan. Tapi dengan yang ada sekarang ni pun dah cukup dah kan cikgu? Itu dah cukup dah. Terlebih cukup lah tu sebenarnya. Siapa yang nak guna tak nak guna je sebenarnya kan? Betul. Je. Sama juga facility ni. Dah daftar tapi tak nak guna. Buat macam mana? Nak bagi dia faham sebab dia tak nampak lagi tu cahaya di hujung terowong. Once dia dah nampak kan cikgu, betul tak? Betul. Aduh. Marah pula kat kita. Saya tak beritahu awal. Itulah. Rasanya dah beritahu dah. Tanya Zarin. Dia nampak je terus. Dia dealer dah terus. Wallop terus. Wallop terus. Cuma cikgu, kita kena ajar macam mana nak strategi kan, nak jadi dealer tu. Itu yang kita tak ajar orang. Sebenarnya penting tu sebenarnya. Strategi untuk jadi dealer tu macam mana? Itu yang saya planning untuk group yang future dealer yang kita buat tu. Planning semua nak buat kat situ lah. Sebab memang dah orang layak nak jadi dealer kan. Saya offer je mana yang jadi producer, nak jadi dealer masuk group ni. Jadi dalam group tu bincang nanti strategi ataupun apa pun yang kita nak buat untuk jadi dealer. Sebenarnya tak susah tau. Sebenarnya tak susah. Kalau tengok grup-grup lain kan, macam Angel Group, J9 semua tu kan, very hardcore. Tiap bulan ada orang jadi dealer. Tiap bulan. So cara diorang rotate je modal pusingan tu dia rotate dekat semua orang. Betul. Dia guna kuasa. Tapi jangan terminate dalam keadaan rugi. Itu dia tak kira kan? Tak kira. Dia bila dia siasat, kalau dapati benda tu memang purposely buat untuk jadi dealer, memang dia orang akan batalkan dealer tu. Betul. Sebab tu macam saya buat hari tu. Okay dah, ni saya ajar tips sikit lah banyak tips saya bagi hari ni. Bila macam level saya dah macam dengan saya dengan cikgu dengan Zahir semua dah dealer kan. So kalau kita nak jadikan dealer kat bawah kita, kita boleh gunakan duit kita lah. Kalau kita ada duit lah. Kita gunakan duit pusingan kat kita sendiri. Dealer keluarkan duit dulu, kita park duit kita dekat kita punya potential dealer lah in future. So kita beli, kalau kita tak ada banyak duit, kita beli separuh-separuh lah kan. Maybe 12, 13, tak kisahlah. So saya buat hari tu kan. Tak perlu untung banyak pun. Untung RM1 pun jual. Yelah, tak dapat modal balik kan. Sebab kita dah dapat komisen. Masalah hari tu bukan belas-belas, hari tu 29 unit sekali beli. Kan? Itu lebih pada separuh. So sebab komisen tu dah cover banyak sebenarnya. Betul lah. So kita tak perlu tunggu untung banyak pun sebenarnya. Untung RM1 pun jual je. Sebab kita nak gunakan duit tu untuk rotate balik, untuk guna kat orang lain. Betul. So, jadi offer nanti boleh offer dalam grup siapa yang minat. So boleh. Itulah Boleh buat grup macam simpanan berjemaah ni jugalah.
Yalah, tapi sebenarnya jemaah tu mau kepada GCA lah kan. Tapi yang ni duit JE dia hold lama sikit. Yalah. Dia tak adalah nak buat, boleh buat dua kali sebulan. Sekali ni. Sekali buat ni. Dapat jadi, yang tu jadi introducer, dah jadi introducer, okey lah. Dia dah membeli unit kan. Cuma syarat dia saya letak dekat saya punya ni, syarat dia kena ada cari 5 orang lah. Takkan saya nak cari 5 orang untuk dia kan. Dia kena usaha jugalah. Dia sebenarnya 5 orang tu, 5 tu tak perlu jadi introducer. Satu je. Salah seorang saja yang jadi introducer. 4 orang tu member biasa pun tak apa. Sekarang ni ya? Oh, syarat sekarang ni. Syarat sekarang ni dalam 5 orang tu salah seorang je jadi introducer supaya maknanya dia 30 unit tu kepada satu orang tu pun cukup. Yang 4 lagi tu member biasa pun tak apa. Oh, okey. Boleh ubah dalam syarat dia jadi gila. Ya. So itu perkembangan yang bagus lah kan. Tak adalah kita terkiar-kiar nak cari semua introducer kan. Sebab kemungkinan satu orang tu adalah wife kita. Satu orang tu adalah adik ataupun abang kita. So kita boleh manage lah. Betul. So that's why dia punya nak letak orang-orang yang bawah tu penting juga sebenarnya. Jangan letak dia satu grup. Letak dia asing-asing. Jadi orang yang satu grup, setiap orang tu satu grup tadi. Maknanya katalah 5 orang bawah kita tu, maknanya dia 5 grup lah. Isteri satu grup, adik satu grup, abang satu grup, anak buah satu grup. So at least kita ada orang yang kita percaya untuk kita nak park duit tu nanti. Ya, betul. Lagi 4 orang tu dia nak jadi dealer kan, dia kena tolonglah kita juga. Yelah, betul lah. Sebab seorang je kan untuk jadi introducer. Yang 4 lagi tak payah. Tak payah. Yang seorang tu yang kita kenal lah. Yang tu yang kita percaya sebab kita nak letak duit kita 30 unit kan. Betul. So itulah yang saya buat sekarang ni. InsyaAllah itulah macam saya cakap dengan cikgu. 2 orang dah insyaAllah dah confirm. 2 orang lagi lah. So, 2 orang lagi kami jadi dealer developer lah. Dia naik sama-sama lah. Kak Hafizah nanti masuk grup future dealer tu. Nanti kita ajar kat dalam tu. Sebab tak boleh nak ajar orang biasa, dia jauh lagi. Bila dah jadi takut dia tak nampak sebab dia banyak. Dia tak nampak lagi. Sebab mula-mula kita kena faham apa itu GSA, apa itu GCA, apa itu JE. Kita kena faham betul-betul dulu. Once kita dah faham, lepas tu kita upgrade daripada member kepada introducer. Cukup kat situ dulu. Bila dah faham 2 benda tu, nanti kita upgrade pula kepada dealer. Kat situ baru kita nampak tinggi rendahnya. Cepat-cepatlah jadi dealer. Sebab saya suka kat dealer ni sebab apa? Saya share sikit kenapa saya suka. Macam cikgu sebut dulu lah selalu. Duit commission dapat dalam USD. Dan dapat serta-merta. Betul. Kat mana tempat yang kita boleh dapat commission serta-merta? Saya dah join banyak tempat dah. Mana ada tempat dapat serta-merta? Kena tunggu sebulan, 2 bulan. Ini dapat serta-merta. Boleh terus rolling Boleh terus rolling. Saya punya duit commission tu alhamdulillah. Saya tiap-tiap kali dapat tu saya beli JE. Saya dapat tak payah keluar duit pun. Saya beli JE je. Betul. Nampak semua tu. Betul. Banyak tips hari ni. Siapa yang masuk hari ni banyaklah dengar. Alhamdulillah. Nanti bolehlah saya buat sharing lagi akan datang. Okay. InsyaAllah. Kita dah lewat masa ni. Okay. Okay. Mudah-mudahan nanti kita dapat bermanfaat lagi lah. Alhamdulillah. Betul lah Kak Hafizah. Saya pun ada yang pertama kali dengar. Ada yang dah lama, ada yang banyak kali dengar. Kepastian Ma'arif malam ni. Dia punya group memang power lah. Dia punya group memang power. Ada yang sebulan lebih, 2 bulan dah jadi dealer. Memang power. Kita pun nak sama-sama macam tu jugalah. Itu kalau fokus pada Go Consultant. Tak rugi pun sebenarnya. Orang yang masuk tu, orang yang buat, ambil fasiliti tu,
dia dapat benefit juga. Bukan kita nak ambil kesempatan atas orang, tak. Orang yang buat pun akan dapat benefit. Tambah lagi yang simpanan berjemaah tadi tu. Okey, jadi so sampai sini dululah kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan insyaAllah lah saya bincang-bincang dengan Abang Arif. Ada perkongsian nanti boleh kita buat kelas bersama. Mungkin Abang Zaharin pun boleh join sekali. Abang Mustafa pun boleh join sekali. Semua ni, diorang ni dah dealer. Diorang dah banyak pengalaman. Kita nak dengar perkongsian dia. Macam mana dia buat. Sama-sama share. InsyaAllah dapat benefit pada semua orang. Jadi kita tangguh dulu kelas kita pada malam ni dengan tasbih. Surah dan surah. Subhanakallah.